Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambung muka surat apa? Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, mestinya akad nikah sekali dimaksud untuk selamanya, ataupun maksud yang tertentu adalah agar dapat keturunan melalui pertubuhan yang sempurna. Sedang cacat-cacat di atas baik pada perempuan atau lelaki tentu akan menyebabkan tidak sempurnanya persetubuhan. Oleh sebab itu, jika ada pernikahan antara salah satu dari suami isteri, atau pada kedua-duanya terdapat cacat seperti di atas, maka suami isteri atau kedua-duanya boleh memfasah, iaitu membatalkan nikahnya dengan cara melapor kepada hakim. Kemudian hakim membatalkan pernikahan suami isteri. Jadi sambungan sikit daripada minggu lepas, iaitu tentang fasah nikah, yang ini dibatalkan nikah, atau nikah itu dirosakkan, ataupun akad itu dibuka balik. Nikah-nikah ni dia akad, akdun ni makna ikat. Kita ambil dua tali, kita ikat sipu. Jadi akad nikah makna sipu nikah, sipu antara laki-laki perempuan menjadi suami isteri, masing-masing bertanggungjawab atas masing-masing. Buka balik ikatan dia ada banyak. Kadang-kadang buka dengan talak tu makna lepas balik sipu hok kita ikat tu. Jadi jadi suami isteri, tak jadi suami isteri semula, jadi biasa dah pula. Kadang-kadang buka sipulang tu dinamakan fasah, iaitu dibatal ataupun dileraikan atau dirosakkan akan ikatan itu, jadi putus semula. Jadi apabila ada cacat pada salah seorang daripada pengantin, contohnya macam ada penyakit kusta, penyakit berat, penyakit AIDS, penyakit siflis, penyakit yang pasangan menjadi takut melihat atau tak boleh nak duduk dekat, keluar nanah seluruh tubuh umpamanya, atau gila, atau perempuan yang tersumbat tulang, atau laki-laki yang mati pucuk atau terpotong, maka tidaklah terpasah pernikahan tersebut. Kena faham baik. Bila ada cacat bukan makna fasah, bukan makna batal. Nampak? Temu dengan suami, tiba-tiba suami terpotong, putus. Masuklah mesin kepuk. Mana bang? Gilek. Tak ada. Batal tak nikah? Tak batal. Dah ni yang kata bab fasah. Batal ni bila isteri mengadu kepada qadi, dia nak boleh ke batal tu. Bukan batal selalu. Nampak? Macam orang tinggal baca Maliki Yaumiddin. Iya, patutnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu selalu. Patut amin. Batal sembahyang ni. Dah batal. Dia rokok batal. Mana pasal apa qiyam belum sempurna, tak ada Fatihah. Bila tak ada Fatihah, dia pergi rokok baru batal. Dah tadi dah batal. Dah mana? Kena ulang balik baca Fatihah. Dah ulang rokok juga batal. Jadi bila suami atau isteri ada salah satu daripada 5 kecacatan tersebut, maka tak terbatal dengan serta-merta. Isteri atau suami report kepada qadi. Contoh terbosa tu, suami terpotong, jual air tebu tadi. Jadi isteri tengok tak ada, si pun tak report apa-apa. Dia tengok ni aku cari dah umpamanya, maka tak ada benda, pernikahan dia kekal lah, tak ada apa-apa. Yang nak boleh jadi fasah nikah, isteri report kepada qadi. Qadi pun siasat. Bila report bukan pasal selalu.
qadi saya nak pasah nikah. Tok lelaki saya tak ada benda. Masuklah meseng. Qadi pun kata, kalau gitu saya batalkan pernikahan anda dengan satu talak. Faham? Ambil kursi lepuk atas kepala qadi. Kalau qadi bahang talak selalu. Qadi yang cerdik dia mesti siasat dulu. Siasat ya sungguh tak seperti mana dakwaan isteri. Ya sungguh. Bila ya sungguh, panggil balik isteri. Ya sungguh dah. Tengok dah semalam. Macam aku juga, qadi kata. Umpamanya. Dah guana gamak, kena tanya sekali lagi. Tanya sekali lagi, isteri kata nak pasah. Barulah pasah nikah. Faham tak? Melainkan satu saja kecacatan tak boleh pasah selalu sekalipun telah terbukti, iaitu unnah. Unnah, suami unnah, bukan mak unnah. Unnah, Haji Mak. Mati pucuk. Mati pucuk bila qadi siasat ia sungguh mati pucuk. Maka qadi akan beri tempoh setahun kepada suami. Hak lain serta-merta. Hak unnah mati pucuk setahun supaya berobat. Nampak? Dalam masa setahun tu berobat baik. Tanya isteri ada kena jimak tak dalam masa setahun ni? Ada sekali saja. Maka tak boleh fasah. Dan nak nikah nak cerai juga, tebus talak lah pula. Dia gitu. Dalam masa setahun tak boleh jadi apa juga. Tak akan nak berobat. Dengan kopi janda, bakal bahanga supik-supik, tak jadi apa juga. Akor tu akor ni macam-macam akor. Taring rimah gantung tekuk terus. Tak jadi apa juga. Setahun dah. Panggil balik guana, tak jadi apa juga. Panggil balik isteri dah guana gamak, isteri kata dah biar siang gak ke dia. Tak jadi pasah. Tak apa-apa lah pula. Atau isteri kata tak embuh nak pasah juga. Dah setahun we tepuh dah. Maka barulah diceraikan oleh qadi setelah setahun. Nikah dengan qadi. Faham lah sikit-sikit tu. Nak faham lagi kena pergi jabat agama. Dia terang banyak lebar di ni pandai. Mahkamah syariah, hakim mahkamah syariah dia pandai lagi dalam bab ni. Baik. Mahar. Masuk bab mahar. Mas kawin. Mahar mas kawin. Mim hara mahrun. Dia panggil mahar. Bukan mahal. Tu mahar tu lain. Tapi kita jadi ke mahar dah pula. Mahar jadi. Mas kahwin mahar. Yang peliknya dia ikut maknanya harga minyak. Mas kahwin. Maknanya harga barang-barang naik, dia naik atas. Dia bukan gitu. Nabi khabar dah kan, bukan ikut barang. Diwajibkan bagi suami dengan melaksanakan nikah untuk memberi mas kahwin kepada si isteri, baik pemberian berupa wang atau berupa barang harta benda. Faham baik. Bila kata mas kahwin apa benda? Mas kahwin artinya harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Nampak? Dengan sebab berkahwin. Bukan sunat, wajib. Bila sebut kata wajib, al-wajibu, benda yang wajib, iaitu kalau tak beri berdosa. Mas kahwin. Harta atau wang, harta yang bernilai, itu mas kahwin. Dan dia bukan rukun nikah. Bukan rukun nikah. Dan tak masuk dalam syarat sah nikah. Tak masuk dalam syarat sah nikah. Maknanya kalau tak ada mas kahwin, sah nikah. Tetap sah. Cuma berdosa. Mana-mana suami yang kahwin, dia tak bayar lagi mas kahwin kepada isterinya, maka isterinya tidak, bukan kerana isterinya menghalalkannya, maka dia berdosa. Dan lekat hutang sampai mati. Wajib bayar mas kahwin.
Ya, takrif mas kahwin, harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri dengan sebab berkahwin. Itu makna mas kahwin. Firman Allah Ta'ala, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Berikanlah mas kahwin, iaitu mahar, kepada wanita yang kamu nikah sebagai pemberian yang telah ditentukan. Wa atu, beri, mung kena beri, baca dengan fi'il amar, berilah. Iaitu akan perempuan, yakni isteri-isteri kamu, sadaqatihinna, dalam bahasa Arab juga dipanggil sebagai sadaqat, iaitu mas kahwin. Nihlah akan sebagai pemberian yang diwajibkan di dalam Al-Quran. Nafkah lain, mas kahwin lain. Ada suami yang dia tak bayar mas kahwin dengan alasan dia telah beri nafkah. Ini semua jahil belaka ni. Nampak? Jahil jangan siapa berdosa. Nampak? Jahil jangan siapa berbuat aniaya ke orang. Bini ditanya, dah hari tu kan mas kahwin 4,000, dan abang baru bayar 2,000, kan hutang 2,000 lagi. Dan bila nak berinya? Bini tanya. Laki kata, mas kahwin apa lagi, dah aku beri nafkah mu nak bulan 1,000 sebulan nak makan. Nampak? Mas kahwin apa lagi? Bini dia kata, gitu pula. Bang bodoh lah bini. Dah dua-dua dak ngaji belaka. Suami bahan dosa, isteri bahan bodoh. Hak dia jadi tak dapat hak yang sebenar. Dengan sebab mengaji jahil. Tu padah dia. Orang gila dengar, dia duduk rumah, duduk tengok TV. Orang tu baik pergi seorang, dia pergi maiding. Tuan Guru Al-Fadil maiding. Lepas pergi seorang boleh pergi. Sekarang boleh pergi. Lepas pada tu baik kuliah boleh pergi. Layan kita tu ustaz dah. Tak apa lah nak pergi shopping tengah garik pun. Tuan Guru dah. Aling dah. Ni jahil sama bodoh dengan maiding. Dah boleh kata orang bodoh gitu. Boleh apa tak boleh dah time main jemaah jual kau, habis orang lelaki penuh duduk dalam dak main jemaah. Tak kata jahat mujur. Dulu mana ada negeri Tianang buka tengah main jemaah, orang mari masuk duduk dalam penuh, duduk lepak dalam tu. Ni buka tengah orang main jemaah. Sejarah negeri Tianang. Tak ada orang berani marah. Dah kau lama kau penuh. Diperintahkannya Allah lelaki memberi mas kahwin kepada calon mempelainya ini, kerana lelaki diberi kenikmatan oleh Allah badan yang kuat, dan perempuan fiziknya lemah, mentalnya lemah, dan pemikirannya pula lemah. Jadi kalau orang tanya, dah buat apa orang lelaki yang kena bayar? Dah orang puan tak payah bayar lah. Dah. Sebab orang lelaki ni lah yang jenis tubuh gagah, cari nafkah, cari duit. Orang puan cari duit juga. Tapi kalau ambil fitrah juga orang lelaki lah. Walaupun setengah-setengah tepat tu orang puan rajin pada orang lelaki. Tu orang lelaki yang menyalahi fitrah. Jadi kalau jenis suami hak malah cari rezeki, isteri rajin, dia panggil tu terbalik kuk panggil. Balik paih. Mana bercanggah dengan fitrah. Fitrah ni maknanya adab yang kebiasaan manusia. Jadi orang perempuan tak payah bayar mas kahwin. Orang laki-laki lah yang kena bayar mas kahwin. Mas kahwin kena bayar, nafkah kena bayar. Habis kena bayar belaka. Isteri sakit, pergi klinik, suami wajib bayar. Walaupun isteri tu maknanya ada duit, suami wajib bayar. Nak nikah kena fikir 18 kali. Ni ada pulaknya bagi dua. Ada pasangan suami isteri. Suami gaji 5,000. Isteri 3,000. Jadi cikgu. Suami 5,000. Kontraktor. Dia pergi bagi pula. Isteri kena bayar kereta, suami beli mesin basuh. Isteri kena bayar tadikan,
suami bayar minyak kereta, isteri kena bayar sewa rumah, suami ni. Jadi dia paksa isteri dia bayar. Tu suami bodoh, jahat. Nampak? Dia rasa dia betul kerana dia bijak membahagikan tugas. Konong je lah. Padahal dia jahil. Kita tanya bini dia, dah laki awak dah pergi dengar orang ngajar apa tak tahu color itu semua. Dia pergi tapi garik, dia lari paham yang garik. Jadi tak dengar orang, dia tidak bagus ngajar tak pandai. Serba tak kena kalau orang ngajar. Serba tak kena. Ada juga spesies itu. Spesies terancam. Itu suami jahat, suami penipu, pembelok, pendusta agama. Kerana dia memberi tugas isteri membayar sebahagian daripada nafkah bercanggah dengan syariat Islam. Islam tak ajar orang laki-laki gitu. Cuma sunat saja isteri yang lega membantu kesempitan suami, tak wajib pun. Nampak? Dah benda habuangnya isteri suami dapat. Suami kena bayar mas kahwin, suami kena cari makan, kena cari rezeki, kena keluar rumah. Isteri duduk di rumah tak payah cari rezeki. Balasannya isteri kena taat kepada suami. Ni kita tak, kita cari makan, cari piti, bayar nafkah, kita kena taat ke dia lah pula. Dia lah duduk saja di rumah, jadi boh dah pula. Jadi pelik sungguh orang Melayu ni. Kita tukang cari sekur sembang. Boleh piti we ke dia licin. Nampak? Boleh 1,000 ambil yang boleh 1,000. 1,000 je bulan ni. 1,000 je. Pejabat agama tak naik elang untuk imam. Nampak? Jadi dapat gitu semua kita. Habuangnya kalau tengah tidur kita gerak wajib bangun. Itu habuang kita dapat. Nampak? Jadi tu awak setimpal lah. Setimpal lah. Tengah tidur kita balik gerak, kena bangun. Bangun. Tolong cari spek mata. Abang nak pergi mesyuarat pukul 3 pagi. Nampak? Contoh lah. Wajib kena bangun. Tak boleh bela-bela, tak boleh kata apa. Sebab apa? Timbal balas daripada keletihan, kesusahan suami, bayar mas kahwin, cari nafkah pagi, petang, siang, malam. Tapi tak ada kata suami gerak pukul 3 itu suruh cari spek, suruh buka spek, ada. Faham tak? Dah kira siapa-siapa pun wajib kena tak. Dah kali suami tak gerak, gaji kecil, isteri gaji besar, wajib taat juga. Isteri guru besar, suami guru saja, tak besar lagi. Faham tak? Maka wajib taat ke suami. Tak usah kata guru besar, kalau suami JKK kena tu. Tak ada. Dia taat. Berat nana dah ni. Seminggu orang tak ada. Laki-laki duk main borang 2-3 hari ni. Kerana laki-laki diberi kenikmatan oleh Allah badan yang kuat dan perempuan fiziknya lemah. Memanglah tubuh badan perempuan lemah. Sungguh perempuan tubuh badan lemah. Rajin bak lain. Rajin lain. Rajin ni bukan tubuh badan. Rajin ni jiwa di dalaman. Tubuh tak kau. Tolak rebah. Tepuh sikit maknanya rebah dah. Tak usah kata rimah, katok lah kain slow. Takut dah. Tepik iuh kali. Mentalnya lemah, akal kurang. Akal dia bukan gila dekat-dekat. Mental tu kurang. Tak tunggu dia macam budak-budak. Kira budak-budak kurang akal. Bukan makna budak tu gila. Dia ni dak setara orang lelaki dewasa fikiran dia. Itu sungguh tengok dia di rumah banyak main. Kalau kita pesang memang dia langgar. Kita pesang. Dia tak usah tengok joget-joget tu tak baik. Tak apa abang. Dia tengok molek. Kita lari pergi surat. Tak tu kuala. Tak percaya balik kita. Nampak? Bini tu guru. Orang puang. Dah mana pasal gitu? Bahasa dia lah. Hak kurang akal.
Cuma pakai lawai, tak gantung syaitan tekuk. Nah, tapi spesies sama saja. Dia budak-budak, kebudak-budakan. Dia banyak main. Kain hak nu 3 pasang dak potong bersih lagi, kenang pula peseng baru. Dia kata isteri saya berakhir blembeng. Batu banyak main gitu gini. Kalau hak agama tak berapa nak, kalau hak dunia suka sangat. Bahasa dia dah. Itulah orang puang. Tabiat dia dah, tak pelik. Yang kalau peliknya bini saya macam orang lelaki gagah sungguh. Tu baru pelik. Macam ni puang tu dah. Tu kalau saya suruh apa-apa dia tak apa nak ikut. Tu orang panggil orang puang. Kalau suruh ikutlah ke lelaki bini mu. Taat sama. Dia jenis lawang. Dan pemikirannya pun lemah. Oleh kerana itu meskipun wanita itu rela dan walinya pun rela dengan tanpa mas kahwin, maka wajib bagi laki-laki memberi mahal misir mas kahwin yang ditentukan menurut keseimbangan seorang isteri dengan mas kahwin saudari-saudarinya. Katakanlah tu wali nikah kata tak apalah, tak uya apa-apa pun, berapa-berapa pun. Pengantin perempuan kata anda lah berapa-berapa pun, maka berilah dengan mas kahwin semasa. Tok Imam kata RM100. RM100. Tok Imam kata RM22. Itu mahar misil yang semasa dengan perempuan-perempuan dalam negeri tersebut. Negeri yang mahal dalam Malaysia mana? Negeri mahal perempuan. Utara, belah utara, belah Kedah. 12,000. 12,000. Pasal apa? Pasal ayah dia ada padi, ada sawah padi. Tumit coh puan. 12,000. Mana awak gua ni? Kalau Terengganu 6,000 berair dah tumit. Mana awak gua ni ke dia? Tak percaya lagi tanya. Berapa makcik ni kita ni mari dari Terengganu ni. Kenal dengan anak makcik ni kenang sangat. 12. Nampak? Kejut anak tu ni kejut. Piti ada 6,000, ingat ke 4,000 je, 2,000 awak beli lembu saya wei kemah 300. 12 tak boleh kurang, tak boleh kurang. Nampak? Allah makcik mahal sangat. Dah kita ni orang jahat tak mau tak apa. Balik order. 12,000, 18,000. Koma-koma pun 6,000, 7,000. Tu pun cekang kaki. 7,000. Dia angin. Dan awak guan ni ke dia ikut trend gitu. Jadi mahal gitu. Ujur Terengganu ndak mahal. Lening berapa Terengganu? 5-6,000 lah biasa lah. Ni tanya 4,000 pun komang lah. Paling komang tu 4,000. Kalau makna kalau PAS SPM grade 3 6,000. Tak grade 3 bahasa Malaysia tak PAS. Kalau hak tu big college 7,000 ni. Nabas City 8. Nak murah tua sikit. Walaupun master PhD tapi dah lewat tau. 29 dah umur. 32 Skyline model lama. Jadi tak tinggi mana ke? Kalau model baru. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi, bahawasanya Nabi SAW ditangi seorang perempuan dan berkata, sungguhnya saya menyerahkan diriku kepadamu. Dan perempuan itu berdiri agak lama. Maka berkata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, kawinkanlah saya kepadanya jika engkau tidak menghendakinya. Nabi SAW menjawab, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk mas kawin? Maka laki-laki itu menjawab, saya tidak mempunyai sesuatu kecuali pakaianku ini. Nabi SAW sabda, pakaianmu, kalau pakaian itu kamu berikan, maka kamu duduk dengan tanpa pakaian. Laki-laki itu berkata, tidak, aku dapati suatu apa pun. Nabi SAW bersabda, carilah meskipun cincin daripada besi. Perawi berkata, maka laki-laki itu mencari sesuatu dan ia pun tidak mendapatkannya. Maka Nabi SAW bersabda, apakah yang kamu punya hafalan Al-Quran? Ia menjawab, surah ini dan surah ini. Ia menyebut nama sama surah itu. Maka Nabi SAW bersabda, saya kawinkan kamu dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Sedang Nabi duduk dengan beberapa orang, datang seorang perempuan, dia kata, "Ya Rasulullah, aku bersedia menjadi isterimu." Mana serah diri ya. Nak jadi isteri Rasulullah. Ni orang cari kelebihan. Nak. Nabi senyap. Bangun seorang lelaki-lelaki, "Ya Rasulullah, we kahwin dengan kita ya." We ke kita. Nampak? Nabi kata, "Dah mu ada mas kahwin. Nak beri apa?" Ada baju hak kita pakai ni, harta lain tak ada. Orang miskin. Kalau mau beri baju ni, mu lajang lagi. Nampak? Carilah, Nabi kata. Iltamis, cari. Walau khataman min hadid. Tu popular, lapah tu. Walaupun sebentuk cincin besi. Cari, tak ada juga. Tak ada harta sekepeng. Akhirnya Nabi tanya, dah gini dah nak nikah juga, mu ingat tak beberapa ayat Quran? Ingat? Beberapa surah. Dia kata, makin jadilah perkahwinan itu. Nabi benarkan dengan mas kahwin. Dia ajar perempuan itu membaca surah tersebut. Jadi daripada cerita ini menunjukkan bahawasanya beri mas kahwin tetap wajib. Miskin tak miskin tetap wajib. Bila wajib tak beri tak boleh, berdosa. Nikah sah tapi berdosa. Nampak? Kena beri. Nafkah tu hal lain. Mas kahwin lain. Mas kahwin harta yang wajib diberi kepada suami sabab nikah. Nafkah harta yang wajib diberi kepada isteri tiap-tiap hari sabab jima. Ada beza tak itu? Jadi kalau dak jima lagi baru kahwin, wajib bayar mas kahwin. Duduk dengan mak dia 3 bulan nikah, dak ngata lagi. Dak wajib nafkah. Mas kahwin wajib dengan sebab akad nikah dah. Dah bila wajib nafkah atau isteri ke rumah suami. Faham? Bila siapa dalam rumah wajib nafkah. Nampak? Makan, minum, tempat tinggal, obat-obat, sabun, obat tiok, macam-macam pasang. Wajib kena bayar belaka dah. Segala mak nenek dalam bab masak, seseng pun isteri tak wajib beli. Umpama suami suruh masak, suami kata tak payah beli kedai, awak masak. Boleh gitu. Tapi wajib kena sedia alat memasak. Dengan sodek, dengan sudu, dengan dapur, dengan gas, dengan wayar, dengan kuali, dengan periuk, dengan belanga, dengan belacang, dengan gagang, ajinamoto, semua wajib atas suami. Faham tu? Lepas tu dia beri nafkah tiap-tiap bulan, banyak dia beri 5,000 sebulan ke bini dia. Dia pendapatan besar 30-40,000 sebulan. Dia beri 5,000 sebulan. Tunai. Jawabnya hutang RM100 hari tu mas kahwin tidak terlepas juga sampai mati. Melainkan dia kena bayar RM100 tu, nampak? Ataupun isteri dia halalkan. Dah kalau wali halal tak sah. Ditanya ayah puang lah. Dia ada hutang mas kahwin 1,000. Anak lapang dah. Tak baik ke ayah kereta suti, beli rumah ke ayah tok tua. Dia kata halal lah kita itu 1,000 orang. Ayah dia kata okey halal. Kereta ni kereta berapa dah bah? Dia kata ni 1,000 kereta 15,000 ni sekarang. Jawabnya tak halal juga, bukan hak dia. Mas kahwin bukan hak ayah. Mak dia kata tak apalah, halal berhalal lah. Mak kata tak halal juga. Macam kita perhalalkan hutang dengan orang lain. Jadi mana nengungak ni Said? Tak lah, aku pening kepala dah. Tak nak bayar dah hutang dah lah. Banyak ni. Ada 10,000 dah akak nak cari dah aku. Aku tengok dah lah pun malu dah. Dah lah apa susah aku halal. Kita tu kan halal. Jadi dah bukan hak kita ramai. Sewe ke apa, kita tu kan halal. Sedap main gitu. Asal kita berhutang orang, cari saya rapat. Mu tolong halal hutang aku ngedah lah. Boleh tak? Dah boleh. Nak royak sini, duit mas kahwin tu haram diambil oleh orang lain. Yang mak dia ambil tu apa barang. Tu nak cerita situ nak kait. Mas kahwin 1,000 ke 2,000 ke 8,000 ke 200 ke 15 riyal ke untuk nisa. Wa'atu, nampak? Wa'atu tu nisa. Allah kata wa'atu hunna
dan berilah mereka itu hunna akan wa'atun nisaa berilah kepada isteri-isteri. Maf'ul di sini iaitu isteri-isteri yang kamu kahwini. Nampak? Beri. Bukan beri kepada ibu kepada isteri. Tapi yang berlaku dalam masyarakat Melayu, mas kahwin diambil oleh mak. Betul tak? Hukumnya haram. Wajib kena bayar balik. Sekali lagi, balik surah kena bayar balik. Telefon anak, mana-mana anak besar dah, anak beranak ramai dah sekalipun, kita pergi ambil hari tu, wajib pulang balik. Mereka anak dia kata ambil mak 500. Dah kita boleh banyak mas kahwin ni 4,000 ambil mak 500. Tu tak apa. Halal. Ni boleh mas kahwin, anak dah dah pegang. Rupanya bahan kemak. Patut dia mati harga itu 6,000. Hukumnya haram, berdosa besar, makan tak diterima semayang. Nampak? Anak nak minta tak berani, takut berasa hati begitu begini dah anak. Ini ramai dalam masyarakat. Jenis ibu yang tamak seperti ini tak tahu hukum syarak. Allah kata wa'atun nisaa. Nampak? Bukan wa'atu ummahatin nisa. Beri pada ibu-ibu isteri, beri pada isteri. Inilah nak sebut haram mak ambil mas kahwin. Banyak berlaku. Dan mana pitih mas kahwin kat sini? Mak kata. Ayah ada ambil? Ada. Patut orang lelaki baik. Tak sungguh, betul sungguh. Dia tak cara nak buat gini. Anak kata ke ayah, ayah minta kau ngemak mas kahwin yang ambil ke dia. Lah kita tak suka kau, dah tak boleh kau kahwin kita. Ayah kata ayah tak berani. Tak berani. Tok guru gayung. Ayah. Tok guru gayung. Dan awak tok guru kalau anak murid tok guru gayung ayah tak berani. Dah berapa kali dah yang minta mak tang gayung tak apa dah. Nak berat menandang. Orang Melayu ni memang berat. Cakap apa tak Melayu hilang di dunia. Saya minta dengan mak tak berani. Tak boleh ambil dah, kena anak tu beri ke mak. Mereka anak tu pinjang pitih mak. Mak tak mau buat besar-besar, anak nak buat besar-besar. Pinjang kat mak pitih 3,000, kita nak buat comel sikit, nak buat pesa sewa kanapi sewa apa. Dah mau nak bayar kat gigi, kita boleh mas kahwin kat gigi, kita bayar kan mas kahwin kita 6,000, kita pinjang dengan mak 3,000. Tu baru boleh. Tu pun tak boleh kita ambil lalu duit orang, kena anak kita pegang dulu. Ikut hukum syarak tu. Siapa tangan anak dia ada qabak, dia ada jamah dah benda tu, baru anak tu bayar balik. Hak kita sekalipun orang hutang kita tak boleh ambil sendiri. Boleh orang tu dia tak bayar hutang kita, dia hutang 1,000, patut bayar dah bulan ni tapi tak bayar lagi. Dia pun pergi jalan di Kuala Lumpur 3 malam, kita naik kot dapur. Bahang 3,000. Boleh tak? Tak boleh, haram ambil sendiri tak boleh. Banyaknya tak kena. Kemudian daripada hadis ini juga boleh orang perempuan melentangkan dirinya untuk dinikahi. Boleh, tak ada salah. Dalil ni lelaki perempuan mari kat Nabi. Saya serahkan diri, jadikan saya sebagai isteri. Tak salah pun. Orang Melayu panggil. Pergi cari timba. Tak boleh bakat tu. Pergi cari timba tak boleh bakat tu. Hak tu hak maknanya cari hak tepi jalan. Patah batu buruk, congak angok, tunggu hak jatang lalu. Tu awet hak tu baru pergi cari timba. Ni kita tengok seorang laki-laki yang baik, orang yang jujur, orang soleh, kita pun tawarkan menjadi isteri. Tak salah. Kalau salah Nabi kata benda ni muka dak malu ni. Nak suruh belaki ngemu. Nabi tak kata gitu. Cuma Nabi diam pasal Nabi tidak ada hasrat nak berkahwin dan Nabi beri pada kawan dia pula. Jadi tak salah. Jadi orang-orang puang kalau berasa maknanya tengok ada orang ramai comel kita kenang perangai nampak pergi surah sama, nak sama surah ni, sama-sama mari gula bila sama, tak kenang dengan lelaki tu. Mutul royak ke dia kata kita nak jadi suruh dia masuk Minang kita. Apa salahnya? Betul tak?
Tak kata. Aduh. Lihat air pitah. Tak ada salah. Tak usah kata warna galak apa dak reti bahasa tu. Nak dak malu saya kata gitu. Nawak jangan kata gitu. Khadijah minta Rasulullah. Nah, siapa tu? Ummul Mukminin, ahli syurga. Dok main gigi jari timba bagi timba. Dok main gitu, dah buruk gigi. Nampak tak? Cari timba, cari ya timba attack. Nak timba payah. Tengok situ timba tak ada. Siapa nak karam tu? Tak salah. Kemudian pula wajib kena cari. Dan kalau miskin dengan cincin tak apa dah. Kerana cincin juga dikira harta. Sebab Nabi dah kata cincin mah rayah bagi miskinnya. Kalau tak ada cincin besi tak apa dah. Nabi dah kata cari cincin besi. Dia orang salah faham. Dia kata sunnah Nabi cincin besi. Dia ngajar kita bodoh. Nabi dah suruh cari cincin besi. Mu nak nikah, mu cari cincin besi. Mana mu carilah harta. Tak ada kau harta cincin besi tak apa dah. Bukan suruh cari cincin besi. Jika cari wasi. Cuma kena reti hadis padahal bodoh. Ulama faham lain. Kita faham lain. Ulama dia dalam yang tersirat. Kemudian pula satu lagi, boleh orang yang tak ada harta sekepeng, seria pun tak ada. Kalau ada seria, kena seria, tak payah baca Quran. Ada 10 riyal ya piti, 10 riyal mas kahwin, jangan baca Quran. Ulama-ulama kata baca Quran sebagai mas kahwin tak ada seseng dah, barulah pakai hadis ni baca Quran. Kita dak piti pakai baca Quran saja. Ni bukan sunnah Nabi, ni ambil hak orang sunnah orang lelaki basak ni. Orang lelaki miskin, bukan sunnah Nabi baca Quran. Kerana Nabi kahwin semua bayar piti. Faham tak? Paling mahal 500 dirham. Hak lain tu murah pada 500 dirham. Bukan sunnah Nabi kahwin, mas kahwin baca Quran. Cuma Nabi benar kerana terlampau miskin. Ni kita kaya ada piti ni, dah dakwi piti lain baca Quran. Maka menyalahi sunnah. Walaupun sah. Nampak? Kena faham baik. Nak baca Quran boleh, tak ada masalah. Duit kena beri ikut sunnah Nabi. Kemudian yang pertama juru nikah, wallahu a'lam. Hidayah orang muslimah adik-beradik dengan Meli kafe dan Li abang dia kafe juga. Apakah batas aurat hidayah dengan adik-beradiknya yang kafe itu? Menurut pendapat yang muktamad, aurat perempuan muslimat dengan perempuan kafir adalah sebagaimana berhadapan dengan laki-laki juga. Jadi kalau dengan abang dia hak laki-laki, dia tak maknanya tidak boleh membuka sebagaimana dia buka di depan perempuan-perempuan atau mahramnya yang Islam. Kerana Sayyidina Ali melarang perempuan-perempuan muslimat mendedahkan auratnya atau sebahagian badannya kepada adik-beradiknya yang masih kafir. Cuma tidak batal air semayang dengan adik-beradik yang masih kafir sampai kiamat. Daripada keluarga kafir ni seorang ni perempuan masuk Islam. Dia pergi balik rumah abang-abang ni, setuh tak batal semayang. Kerana dia haram nikah sampai kiamat. Kerana dia abang, tetap abang. Cuma aurat tidak boleh ditonjolkan kepada orang yang bukan Islam. Apakah batas aurat pelajar Islam dengan pelajar bukan Islam? Mereka duduk sebilik. Contohnya PLKN. Pelajar bukan Islam hanya minoriti. Bagaimana batas aurat? Jikalau tak dapat dielakkan kena duduk sebilik, maka batas aurat perempuan Islam dengan perempuan kafir hanyalah iaitu dibenarkan membuka kepala menurut satu pendapat dan menyingsing lengan. Dan menampakkan kaki. Kepala tak tutup, sebilik dengan wanita dengan puang kafir. Katakan belajar negeri orang putih. Duduk di New Zealand. Orang putih duduk sebilik ni. Puang lah. Dia kena pakai baju, boleh buka rambut, boleh sisi lengan sampai kat ni, dari atas pada lengan, kaki tak apa, tak akan stokeng dalam rumah. Tu pun payah juga orang nak ikut. Bak temang sebilik. Satu pendapat lagi,
tak boleh buka tudung di hadapan perempuan-perempuan kafir. Nah, ini dua-dua pendapat ini terkenal. Mana lebih baik, turun tangan dulu atau lutut dulu semasa hendak sujud? Yang mana dulu patut sampai ke lantai, tangan atau lutut? Tulis tanya. Jawabnya berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mujtahid. Hak mana afdal, bukan syarat sah sujud. Masalah turun lutut dengan tangan dulu ke atau lutut dulu ke turun sujud, bukan masalah sah atau batal. Masalah afdal saja. Faham baik? Mana lebih afdal? Maka ulama mazhab Hanbali mengatakan afdal turun tangan dulu. Faham baik ya? Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i afdal turun lutut dahulu. Mana-mana ustaz hak mengajar afdal turun tangan dulu, dia tu mazhab Hanbali. Faham baik? Faham? Jadi peling orang. Dah ada masalah dah, Hanbali dah betul belaka. Cuma jangan pertikailah orang mazhab Syafi'i turun lutut dulu. Kerana Imam Syafi'i sebut dengan jelas dalam kitab dia dan Mukhtasar Muzani. Aku sunatkan turun lutut dahulu, kemudian tangan, kemudian dahi. Dan apabila naik, dahi dulu, kemudian tangan, kemudian lutut. Dia gitu. Jadi benda ni khilafiyah. Kita kena terbuka. Kita amal hak mazhab Syafi'i turun lutut dulu. Nampak? Tu pegangan kita. Dah walaupun kita pegang memang lutut dulu afdal, kek sembahyang Isya nak turun tangan juga dulu sah, tak ada masalah. Kena faham bab ni. Bukan bab rukun sembahyang. Mazhab Syafi'i yang kita duk pegang sama. Duduk tayat akhir macam tayat akhir itulah tawarruk. Kalau orang tanya pun kita jawab gitulah. Sebab itulah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita sembahyang Isya kat gini, tayat akhir kita boleh duduknya tayat awal. Kan tak boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Macam kita pegang dengan sunat baca kunut subuh tak? Esok kita sembahyang kunut subuh, wajib tak baca kunut? Tak wajib pun, padahal kita pegang hak Syafi'i. Esok kita tak mau baca kunut sekali, tak ada masalah. Kena faham gitu pekoh. Bukan mana bila kita pegang gitu, kita wajib kena buat gitu, tak? Apa hukumnya jika bulu binatang yang haram dimakan seperti kucing lekat di pakaian ketika solat? Ada ustaz mengatakan tidak sah. Jawabnya, bulu kucing yang tercabut, yang lekat pada kain kita dan kopiah kita adalah najis. Tetapi sembahyang kita sah kerana termasuk dalam najis yang dimaaf. Disebut dalam kitab Al-Hawi Kabir. Imam Syafi'i menyebut bahawasanya bulu kucing dimaaf jika lekat pada pakaian dan anggota badan. Jelas sebut situ. Dalam kitab Al-Hawi Kabir. Kalau tak silap juzuk yang pertama. Dia ada 18 juzuk. Ibu saya meniaga jual pinggang makuk. Masalahnya ada sejenis pinggang makuk yang dibuat daripada bone Cina, iaitu campuran tulang haiwan. Ibu saya tidak menjual tapi dipamerkan saja. Apa hukumnya? Mak dia jual pinggang makuk. Di antara pinggang makuk tu ada daripada Cina. Dia panggil Chinese bone, maknanya dicampur dengan tulang haiwan. Jadi hukum buat pinggang, mangkuk, beledi dan sebagainya daripada tulang, bukan buat dengan tulang tu. Campuran tulang untuk mengkuatkan pinggang. Maka benda tengok, kalau benda tu daripada tulang yang telah disembelih, seperti tulang lembu, tulang ayam yang disembelih, maka dia suci luar dan dalam. Nampak? Suci luar dan dalam. Kalau dibuat daripada tulang yang najis, contohnya lembu hak mati dah, dikatok peracu buh dalam, dibuat menjadi pinggang, maka menurut pendapat yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, dimaafkan pada syarak. Kerana bila dia telah dibakar, disalut depan dengan cat dan sebagainya, maka tidak lagi larut di dalam makanan. Hukumnya masih lagi dimaaf. Tu kalau tulang tu ada campur dengan najis. Boleh buat pinggang. Dia buat pinggang kan? Dalam tu dia bakar apa semua. Bila bakar dia pun sapu cat. Cat pinggang tu kan tanggar tak? Tak tanggar tak? Jadi tulang tu duduk dalam, kita makan nasi kena tak tulang tu? Tak kena dah.
Bahkan satu pendapat mengatakan dimaafkan tulang-tulang najis digunakan untuk mengkuatkan batu bata untuk membina masjid. Boleh lagi. Cuma jangan hak tulang orang dah. Kerana sebahagian daripadanya tulang orang. Nampak? Ada seorang kawan dia ni Kristian, hasrat nak masuk Islam. Cuma kawan dia ni tak pasti lagi. Satu lagi dia khabar kawan dia Kristian ni pernah mimpi boleh baca Quran. Jadi macam mana kalau jalan terbaik kawan saya ni nak boleh membimbing dia masuk Islam. Bukan apa, takut budak-budak ni dapat tentangan dari keluarga dia. Baik, kawan dia seorang tu laki-laki, kawan bagi kawan lah, Kristian nak masuk Islam. Dah nak masuk Islam senang je lah. Yang payahnya kita nak dakwah orang tak mahu masuk Islam. Ni dia nak masuk dah. Maka kita bimbinglah dia. Cara mana nak bimbing? Kita beritahulah kepada dia sekadar yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita panggil ustaz yang tahu. Sekarang ni kalau kita ada kawan-kawan yang nak masuk Islam tapi kita tak reti macam mana, boleh berjumpa dengan beberapa orang ustaz yang sedia membantu. Di belakang YPK ada bangunan ni. Belakang YPK, Yayasan Pembangunan Keluarga. Mari pada pulih Sapa Rambau ada Yayasan Pembangunan Keluarga. Masuk ke orang jual airnya dalam tu. Ada perkim. Situ ada ustaz yang mahir dalam bab menarik orang-orang yang nak masuk Islam. Senang tugas dia. Beri dia nombor telefon, beri dia alamat, email dan sebagainya. Kita tak kerti nak kata. Saya ingin tanya, sebenarnya saya orang Indon. Dalam berapa minggu ini saya selalu datang mendengar ceramah. Sebelum saya ke Malaysia, saya ada masalah dengan keluarga. Keluarga saya paksa saya untuk menikah. Saya berkeras tak mahu. Sehingga kan saya berusaha untuk melarikan diri. Saya dapat izin dari orang tua dan keterpaksaan. Tapi saya masih gadis. Saya buat seperti ini kerana saya punya cita-cita. Saya bersyukur mendapat majikan yang baik. Tapi yang menjadi fikiran saya, apa hukumnya? Apakah saya sudah tergolong anak yang derhaka kepada bapa, dan apa yang harus saya perbuat? Terima kasih. Ini seorang Indonesia. Dia, keluarga dia suruh kahwin, dia tak ambuh. Dia nak mari ke Malaysia, nak kerja cari duit. Keluarga dia berilah. Mana beri pun berat hati juga, tapi beri. Bila begitu tak ada derhaka apa dah. Maknanya dah bimbang lah kalau begitu. Ni maknanya siapa baloh, siapa bertekeng, siapa apa, barulah kita nak bimbang. Jadi dah keluarga dia benar, tak dikatakan derhaka. Tak dikatakan derhaka lagu tu. Cuma walaupun kita ni tak membuat perkara yang membawa kepada derhaka, wajib jugalah minta maaf kepada ibu bapa. Anak yang sentiasa meminta maaf kepada ibu bapa, maka anak ini disayangi oleh Allah. Maka bila Allah sayang, setiap pekerjaan kita mendapat keberkatan. Dia gitu. Apakah kelebihan berselawat? Banyak sangat lah. Dalam satu kitab tu kalau tak silap Imam Suyuti tulis lebih daripada 60 kelebihan selawat. Lebih pada 60. Banyak sangat. Di antaranya dapat pahala. Memang dapat pahala. Di antaranya menyamai dengan orang yang bersedekah. Macam kita giwi sedekah dah pula. Macam orang berderma sekali selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam orang yang bersedekah. Di antaranya dapat keampunan dosa. Di antaranya datang malaikat rahmat mendoakan kepada kita. Di antaranya malaikat memohon ampun 10 kali dengan satu selawat. Di antaranya Nabi ini paling dekat kepadaku kerana dia paling banyak selawat di atas dunia itu. Jadi banyak lagi lah kelebihan-kelebihan selawat. Dalam sehari seorang itu suaranya kerana berapa kali kita kena berselawat. Jumhur ulama berkata selawat ini tidak wajib, hanya diwajibkan sekali seumur hidup, melainkan di dalam semayang, dalam tahiyat. Dia adalah wajib dibaca, kalau tak baca tak sah semayang. Jadi bacalah selawat banyak-banyak mana pun. Paling banyak dia paling hampir dengan Rasulullah di dalam syurga nanti. Apa hukum seorang itu mengungkit, tak kira ibu bapa ke siapa saja, kan sedikit sebanyak mengganggu pelajaran dan kerja, lebih-lebih kepada ungkit duit daripada jasa yang diberikan. Hari dan bulan tarikh apakah sesuai nak langsung perkara yang baik, contoh nak bertunang, nak berkahwin dan sebagainya. Saya wanita, diberi didikan agama,
Tapi tak setinggi mana. Boleh tak saya beri nasihat kepada seorang laki-laki yang jahil tentang agama walaupun dia adalah orang Islam? Apakah hukum mengungkit? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama tentang ungkit. Ada ulama-ulama yang berpendapat ungkit itu tidak diharuskan sama sekali. Dan ada ulama yang mengatakan diharuskan mengungkit tapi dengan tujuan untuk menyedarkan seseorang. Ini ada khilaf lagi. Jadi anak yang derhaka kepada ibu bapa, dia dulu susah, ibu bapa dia terpaksa jadi susah kerana nak membesarkan dia. Bila dia senang, dia kaya, dia lupa ibu bapa. Kalau mari pun mari tengok gitu je lah. Dah 5 minit tembak. Pasal bini tak berakhir duduk. Busuk mok je tu. Ada tok lelaki gitu. Bodoh pada kambing tok lelaki. Mok kita kan tu busuk apa? Jadi boleh lagu ni, dalam keadaan ni ada ulama yang membenarkan ibu bapa itu mengungkit. Aku dulu payah cari makan nak besar kemung gitu ni, tak salah pun. Dan setengah ulama mengatakan 4 boleh, 4 yang mengungkit. Yang pertama, Allah ungkit atas jasa budi Allah kepada kita. Yang kedua, Nabi. Yang ketiga, ibu bapa. Yang keempat, tok guru ungkit pada anak murid. Mun dulu jahil ni dah mu senang mu pandai dah. Mudah kenal aku. Jadi lain pada tu tidak boleh mengungkit. Jadi jangan kita mengungkit kerana kita nak menunjukkan maknanya kita ni buat baik dan sebagainya. Ungkit hanyalah untuk mengingatkan dia sedar bahawa dia telah terseleweng jauh. Barulah ungkit itu dibenarkan syarak. Bulan apakah sesuai nak tunang, nak kahwin dan sebagainya? Tidak ada sebarang hadis yang menetapkan bulan yang elok berkahwin. Yang adanya ulama je kata paling afdal bulan Syawal. Paling afdal ulama kata, bukan hadis. Jadi kita nak buat bulan lain pun tak apa. Cuma jangan buatlah bulan Ramadan. Ramadan orang jelek lah apa. Tak makan, tak minum. Kerana dia berkait dengan walimah, dengan makan minum. Jadi bulan mana-mana pun, cuma jangan tunggu tarikh hari raya orang kafir. Seorang ulama Mesir dia kata haram. Dia giuting tarikh kekayaan orang kafir. Dia nikah di Bali ni nikah. Dia nikah tai pusang, dia nikah cak gomel. Jangan ambil tarikh-tarikh tu. Nampak? Kerana setiap tahun kita akan bersamaan menyambut juga tarikh itu. Kita nak perayakan ulang tahun perkahwinan. Jadi tak comel. Kerana apa? Kerana ulama kata sunat kita berpakaian buruk pada hari raya orang kafir, supaya kita tak sama dengan orang-orang yang sesat ini. Nampak? Orang-orang sesat dia pakai yang baru itu, kita sunat pakai adat lawa itu. Bapa pakai udung kat hari ni? Hari ni di Bali kan? Dah apa dia Bali? Sunat kan pakai baju buruk. Kalau orang ngaji. Kita raya sama kita Melayu. Haprak. Di Bali dekat dengan raya, di Paraya. Jadi nampak? Dekat dengan raya Cina kongsi raya. Dekat dengan raya orang putih meri raya. Gila tu. Berakhir ke raya. Atu raya bila Melayu. Jadi orang perempuan ni dia tak alim mana lah, tahu hukum syarak, tapi sikit-sikit dia boleh nasihat seorang tak? Boleh. Boleh nasihat. Umpamanya dia tengok maknanya orang lelaki depan rumah dia, jirang dia ni tak, umpamanya buat benda yang salah, dia nasihat boleh, tak ada masalah, walaupun benda yang berkait dengan agama. Tapi qada yang kita tahu, jangan kita nasihat benda yang kita tak tahu. Sebab tu dalam al-amru bil ma'ruf, ilmu lebih penting. Kita tahu dah benda ni memang ma'ruf, benda ni memang mungkar, baru comel kita amal ma'ruf nahi mungkar. Soalan seterusnya, jiran yang tidak jemaah di masjid atau surau di kampung, satu hari dia menjemput kita ke rumah kerana sembahyang hajat atau majlis tahlil, mana lebih baik kita hadir atau tidak? Jawabnya, jemputan ke majlis sembahyang hajat tidak wajib diperkenankan. Tak wajib. Yang wajib perkenan jemputan kahwin sahaja. Nampak? Saja jemputan kahwin. Rakyat hajat tak wajib perkenan. Jadi jiran yang jenis tak mari berjemaah, tak mari surau, tak capur, jenis cari makan darah pagi petang. Lepas tu nak suruh orang pergi rumah dia. Wajib ke tidak? Kau tak wajib lagi. Dah nak pergi ke tak ikut pandai kita? Kalau rasa kita pergi itu mana kerana kita ra'ikan jiran atau ra'ikan kawan, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak mau pergi supaya dia insaf, supaya dia rasa sedar diri dia salah banyak, tak datang ke surau, sebab pergi di rumah dia bukan wajib, mari ke surau wajib. Tak mari berdosa, tak mari jadi fasik,
Tak mari gugur maruah tak ada. Dengan sebab tak mari suruh orang ngajar, maruah tak ada. Nampak? Dia tak faham tu. Dia ingat kena pergi rumah dia wajib. Jadi kalau tujuan gitu nak menyedarkan, barulah boleh. Kita tidak hadir. Biar ada tujuan yang baik. Saya seorang broker, tuan tanah ingin menjual tanah 40,000. Saya suruh tuan tanah letak harga 45. Bila ada pembeli ingin minta kurang tuan tanah bagi 43. RM 3,000 untuk dapat untung dapat kepada saya. Apa hukumnya? Tak sah gini. Tak boleh. Tuan tanah nak jual 40, dia tahu jual 45 letak. Lepas tu kalau ada orang tawar, awak beri 43. Bila dapat 43, awak beri saya 3,000. Syarat gitu tak boleh. Dia gini. 40,000. Dia broker, kita akan awak nak berapa? Nak 40. Baik, nak 40. Baik, saya gini, saya cari orang beli dengan 43,000. Nampak? Saya tolong cari orang beli. Jadi kalau laku dengan 43,000, jadi awak sanggup tak upah saya, hadiah saya 3,000 ni? Sanggup lah. Asal saya nak 40,000 saja. Jadi laku 43, kena serah semua 43 ke tuan tanah. Kemudian tuan tanah akan balikkan 3,000 itu sebagai janji hadiah. Kalau tak beri balik pun sah dah, cuma berdosa tak tunai janji. Faham? Dia kena gitu. Ataupun satu cara lagi, saya upah awak, saya nak upah awak RM3,000. Cari orang beli tanah saya. Nak tak? Jadi kalau gitu comel. Awak nak jual berapa? Jual 43. 43 ingat tu. Bukan saya letak 46 lagi. Atas 43 itulah saya jual juga. Dan awak wajib upah saya RM3,000. Kalau gitu saya nak jual 46 lah. Baru betul. Faham? Dengan upah gitu. Upah orang, cari orang beli. Soalan seterusnya. Saya bekas tahanan dalam penjara Simpang Renggam. Soalan saya, adakah sah dibuat semayang Jumaat dalam penjara? Di mana ada kalanya imam yang imamkan semayang itu dibaca khutbah di kalangan orang yang tahanan sendiri. Ada kalanya daripada ustaz, iaitu warden di situ sendiri. Kalau tak sah, macam mana semayang ustaz tersebut dan orang tahanan tersebut? Dalam mazhab Syafi'i, orang yang nak menjadi ahli qaryah, ahli semayang Jumaat, mestilah orang yang bermustautin. Syaratnya. Jadi kalau maknanya semua yang jadi 40 orang dalam penjara itu orang mustautin, iaitu yang memang duduk di penjara itu tak balik dah, sebab dia memang penjara semua hidup dah balik dah. Mustautin lah. Bukan kena penjara 2 tahun tu nak balik semula. Tu orang mungkin. Jadi kalau cukup orang yang mustautin 40 orang, maka sah. Katakanlah tak cukup, seperti mana yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tapi nak buat juga semayang Jumaat di penjara ini, boleh, taklid mazhab lain, sah juga. Sebab kalau nak pergi semayang luar, nyanyi orang J semayang luar, lecingnya tak pula spekar apa semua luar tu. Dah. Ataupun wader jadi susah nak garing dengan rata apa semua bawa nak. Jadi susah dengan senapang apa, takut orang nak semayang Jumaat. Jadi boleh buat juga taklid lah mazhab Hanafi, 8 orang semayang padang dah. Boleh semayang Jumaat. Adakah orang banduan pun dibolehkan semayang jamak dan qasar? Sebagai contoh, dia ditahan di penjara Marang tapi kena hadir bercara di Mahkamah Kuantan dan ditempatkan sementara di penjara Penang selama 3 hari. Masa di penjara Penang, adakah dia boleh semayang jamak dan qasar? Dia ni kena penjara Marang, lepas tu dibawa ke Kuantan. Dia kena penjara Marang, dak DJ di Marang belah Kengga tu lah. Wak pergi di Kuantan musafir lah dia. Dia pergi musafir, bicara di Mahkamah Kuantan, tidur di penjara Penang. Dia tak tidur di Cerating dalam hotel, tidur penjara juga di kelas penjara nak. Penang di Pekang lah. Jadi duduk di penjara Penang tu dikira gua ni musafir lah. Boleh jamak kosong. Dia kira banduan tak banduan. Dia kata orang nak buat jahat, malaikat dia penjigi dia di Kuantan tu, dia nak pergi bunuh Tok Hakim. Barulah dak dia jamak. Ni nak pergi hadir bicara saja, bukan nak buat maksiat dah. Maka dia boleh jamak qasar. Kalau kita sembahyang subuh sempat 1 rakaat saja sama imam, adakah kita kena baca pula kunut 2 kali? Itu bila naik tambah rakaat kita baca 1 kali lagi ke guana? Dia tanya. Yang pertama kena ingat, baca kunut subuh bukan wajib, sunat. Siapa yang tak baca sah sembahyang, siapa yang baca boleh pahala, boleh fadilah. Baik, kita ni mari lewat dang serakaat, takmir rakaat kedua, kita rakaat pertama. Bermakna takmir kat gigi lepas rakaat baca kunut. Maka kita wajib kena baca kunut.
Itu bukan tempat kita baca kunut. Kita baca kunut kerana mengikut imam. Ju'ilal imamul yutamma bi, dijadikan imam supaya kita ikut. Barang yang tidak salah. Bila imam salam, kita wajib tambah 1 rakaat. Kegi siapa lah naik pada rakaat, wajib tak baca kunut? Tak wajib. Kunut tak wajib, sunat. Jadi kita nak baca pun boleh, tak mahu baca pun boleh. Nak ambil afdal sunat, baca. Hak tadi bukan sunat, bukan kunut. Yang kita kunut tu imam, kita ikut saja. Kunut kita adalah rakaat yang kedua ini. Jadi kalau tak baca pun tak apa, baca pun boleh pahala. Adakah masih berdosa seorang suami yang tak pandai ajar agama kepada anak bini, tapi sudah pujuk anak isteri suruh pergi kuliah? Dia tak mau pergi kerana alasan anak masih kecil. Oleh sebab itu suami telah beli BCD kuliah yang berkaitan fardu ain dan lain-lain lagi. Tapi isteri masih tak mau dengar, tak mau lihat, tak mau belajar juga. Jadi nak buat gua ni, dia ni dah reti nak khabar, nak ajar. Memang wajib suami, ingat bila kita nama suami, wajib ajar anak isteri kita fardu ain. Kalau kita tak pandai nak ajar, wajib kita pergi belajar. Kita pergi belajar dah, tapi nak ajar balik di rumah, tak ingat pula, atau tak pandai nak ajar, maka wajib bawa isteri pergi belajar. Isteri tak boleh pergi belajar juga, maka kita boleh hukum dia. Allah kata bila ada tanda derhaka, faizuhunna, nasihat dia. Nasihat tak jadi apa, fahjuruhunna, tinggal dia, jangan tidur dengan dia. Faham? Tak jadi apa juga, fadribuhunna, pukul. Tak jadi agak pukul, nak pukul dia besar pada kita. Nampak? Tak jadi apa, degil suruh ajak pergi dengar pun tak mau juga, degil, kahwin lagi satu. Tu tak boleh dengar tu. Nampak? Dengar kita nak kahwin, dah apa-apa nak kahwin lagi satu. Dah awak tak mau pergi belajar agama, saya tanggung dosa awak. Nampak? Jadi saya panasan, saya terpaksa kahwin seorang lagi supaya hati saya jadi sejuk. Jadi kalau gitu tak apa bang, beli kitab selalu, saya pergi malam ni. Tu bak dia nak tahu. Dia tak boleh, kalau bak lain tak apa, bak nikah seorang lagi, mampu dia tak ui. Sungguh. Boleh tak kita ambil semayang dengan air seluk yang warna macam air teh susu pekat? Sebab masa itu tidak ada air yang lain dah. Berlaku semasa saya dan kawan saya pergi memancing ikan dan tahan tahu ikan haruan. Ada aja kabar lah haruan tu, kabar ikan tu dah lah. Di alur sawah padi. Semasa nak semayang maghrib, saya dan kawan-kawan saya ambil air itu dan buat semayang, air semayang maghrib. Kalau tak sah, adakah saya kena qada semayang itu semula? Jawabnya, kalau kita ambil air semayang dengan air yang keruh, air itu bukan keruh dengan sebab kotor, karat dan apa sebagainya, tapi dengan sebab tanah, hukumnya sah. Nampak? Hukumnya sah. Air sungai keruh, air tasik yang keruh. Jangan air tasik, ada air hijau, ada air kuning di atas tanah. Kalau kita pergi di tepuh, masuk jalan nak pergi tang ke apa benda, tak boleh tubik tang ke batu akik, darat tu akik. Masuk sikit dekat Al-Quari je. Arah itu. Sipang ni belum sampai Bukit Jong, ada sipang masuk tepuh. Tu tepuh lah tu situ. Kalau sipang 3. Boleh masuk darat tu akik tau. Masuk 200 meter kan ada tasik tu. Ada 2 tier tasik. Sebelah tu hijau air, sebelah tu keruh. Ni nak cerita tu. Sebelah tu hijau air. Hak sebelah ni dia keruh. Mereka musim bah dia keruh belaka dah, tapi musim sekarang ni dia hijau sebelah, keruh sebelah. Nampak? Hak mana hak belah ni kita masuk hijau, lepas tu naik getok pula belakang tu dia keruh. Di atas tanah rupanya. Hak duduk bawah. Atas tanah. Hak ni hak gali lama dah. Bawah ni dia naik upuk oh. Jadi air jenis menjadi hijau. Tidak biru hijau. Jadi hak nu hak tengah gali lagi. Bila gali nak bawa kerja lagi, air bawa onu dia tanah jadi naik jadi koko kuning. Hukumnya boleh ambil uduk. Tetap air mutlak dak. Yang tak boleh air seluk. Bukan air dah seluk. Seluk tak boleh ambil uduk. Soalan seterusnya. Apa hukum jika seorang yang hendak akikah pergi kepada seorang peniaga lembu yang hendak menyembelih seekor lembu untuk dijual daging di pasar, lalu dia menyuruh peniaga niatkan 1/7 bahagian bagi akikah untuk anaknya? Jawabnya tak boleh. Tak boleh.
Melainkan dia kena kongsi beli lembu dengan peniaga itu. Mai kita kongsi beli lembu nak. Awak ambil 6 bahagian, saya ambil sebahagian. Sebab apa? Saya nak ngekoh anak. Nampak? Maka nu pun wi 600, dia pun wi 100. Lembu 700, lembu cek, lembu JKK. Daripada kongsi gitu dapat duit, pergi beli lembu, baru sah awak ngekoh. Nampak? Ni dia tolong niatkan anak kita sebahagian. Dia pun sembelih, mana boleh lembu dia. Dah mau beli sebahagian. Nak? Tak sah. Soalan seterusnya. Apa hukum perempuan menyertai kawat kaki sedangkan ada laki-laki yang menonton? Kalau untuk menyertai pertandingan, sebab tak ada laki-laki nak masuk kawat kaki untuk mewakili sekolah pulak macam mana? Tak boleh. Bukankah pergerakan seperti mengentak kaki menarik perhatian kerana sememangnya kawat kaki melihat kepada keragaman hentakan kaki dan sebagainya? Jawabnya, kalau dia pakai menutup norak, maknanya hentak kaki itu tidak menjadi masalah, tetapi badan dia itu nak ke sana kemari menjadi tontonan laki-laki yang bukan mahram. Hak tu larangannya. Macam mana pula dengan suara ketua pelatun yang memberi arahan yang perempuan? Ni tak baik. Jadi ketua pelatun orang perempuan. Orang perempuan dia cakap perlahan-lahan, bukan jenis tepik. Hak tepik ni orang laki-laki. Boleh tak tenaga pengajar melatih kawat kaki perempuan daripada kalangan laki-laki? Tak boleh. Melainkan tak ada dah. Dan perkara itu hajat di dalam kehidupan, baru boleh. Kalau kawat kaki tak apa. Tak pandai kawat pun tak ada masalah. Dia bukan darurah. Soalan seterusnya. Jiran saya suka tohok sapah belakang rumah. Gali tanah di hadapan rumah hingga payah nak undur kereta. Bila anak beranak datang rumah saya, mulalah terintai-intai macam kepala kura-kura. Saya pernah marah. Suami saya pernah marah saya gara-gara jiran saya parking kereta dalam garaj rumah itu. Saya jadi takut bila lihat perangai jiran, memandangkan saya sering ditinggalkan suami kerana bekerja. Dan waktu malam pula adalah waktu saya berjaga malam kerana takut ada orang pecah masuk dalam rumah. Bagaimana cara untuk menasihati jiran ini, dan berdosakah saya jika saya tidak pergi lepak rumah ni? Kerana isterinya mengatakan saya ini orang sombong. Padahal saya takut dengan perangai suaminya. Dan saya jarang keluar rumah kerana takut jadi fitnah. Jiran lain selalu kata, tak boring ke duduk kurung di dalam rumah sama? Jadi isteri ni dia tak pergi ke rumah jiran bunyi gua ni tak mari sembang atek. Jawabnya, betul dah tindakan isteri seperti ini. Nanti suami kata sagilah jemaah jiran. Jadi dia tak pergi, suami kata tak bagi pergi, maka dia tak pergi, dia taat kepada suami. Cuma gini, walaupun kita ni jenis tak berakhir pergi sembang, tapi jiran dia ada hak kau. Dia kena pergi juga ziarah. Kena pergi juga. Walaupun kita ni jenis tak bagi tengok orang lugar. Tak boleh juga. Dah awak palis diri tak boleh. Kita syariat. Kena ikut syariat juga. Orang kata sombong ke apa ke, tak sombong ke, baik sangat ke, kena ada juga. Pasal dia, Nabi kata, hak jiran akan ditanya di akhirat. Kalau ada wak lauk, dia tahu. Kalau bau, tak tahu, kena soal akhirat. Maknanya ziarah juga jiran. Walaupun kalau jenis hak kaki lembang, 4 kali sebetul siapa. Kakak Assalamualaikum. Ada pula. Pukul 12 malam hari kok. Tu jenis doa lalu tu. Tu lelaki baru nak rapat dekat. Assalamualaikum. 1 malam Jumaat. Tu lelaki mari pula datang ni. Tu berdoa lalu. Jadi ambil masa lah sikit. Seminggu sekali di rumah jiran. Pasal sebelah rumah dia seminggu sekali. Tu pun banyak lah. Jauh lah tu. Supaya pergi sekejap ni. Kalau dok pergi langsung tak boleh kau. Dia kena tengok-tengok keadaan. Rumah saya dekat dengan surau, tapi saya pergi di masjid. Masjid pun tak jauh mana, atas sikit pada surau. Masjid ataupun surau yang dekat dengan rumah saya, hari itu orang dakwah datang rumah saya, dia ajak saya pergi surau, tapi saya kata saya pergi masjid. Dia kata lebih baik pergi surau, sebab surau tu kampung kita. Saya bukan tak nak pergi ke surau, tapi saya biasa pergi ke masjid. Macam mana? Tak ada salah. Tak ada salah. Sebab zaman Rasulullah, dia satu tempat tu mungkin yang begitu besar, satu je ada masjid. Dalam Madinah tu dia ada Masjid Nabawi. Zaman moden sekarang, satu kampung 3-4 surau. Sini bang, situ bang, sini komak, sini bang, sini komak. Jadi bertepek arak. Jadi kita masing-masing pecah takning diterima syarak, tak ada masalah. Jangan setepak dalam pasir panjang ni dia ada sutir surau. Masjid pun tak ada sutir tu.
Itu pun pakai pergi Kuala Ibar. Baru nampak. Ni hak ni surah dia kadir, ni bagi surah Gelul Bilal, hak ni bagi surah depan tu. Ni surah ni jadi hak ni tak kena, hak ni tak kena. Biasalah. Tak ada apa, masing-masing nak mengimam sudah dah. Soalan 3 keping, 4 keping. Sekarang kita lihat berbagai ragam cara meletakkan tangan masa qiyam solat. Yang mana paling betul dan mendekati solat? Jawabnya, ada 3 pendapat di kalangan ulama imam-imam mujtahid meletakkan tangan masa qiyam. Yang pertama di atas dada. Allahu Akbar, atas dada. Itu mazhab Hanbali. Yang kedua bawah pusat. Allahu Akbar. Pusat, bukan bawah pusat, bawah dada. Bawah dada. Atas pusat ni lah. Gitu. Mazhab Syafi'i. Yang ketiga bawah pada pusat. Pegang gitu. Itu mazhab Hanafi. 3-3 ni daripada hadis Nabi belaka. Jadi boleh kita nak amal lagu mana. Kita mazhab Syafi'i, kita nak pegang atas dada macam Hanbali. Tak ada salah, bukan perkara wajib pun. Bukan rukun, bukan syarat. Bahkan tangan tak bawah macam mazhab Maliki, tak apa? Tak bawah mo. Tak bawah tak tangan. Bawah mo. Nampak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lengah tak bawah. Ada kau dalam mazhab Maliki sah lagi semayang. Jadi 3 ni betul belaka. Atas dada. Kalau kita pergi Mekah banyak atas dada. Orang Hanbali ni tu. Dia gini, Allahu Akbar. Atas ni bukan ni sakit tekak. Sakit tekak ni. Allahu Akbar atas pusat. Mazhab Syafi'i. Hadis belaka, cuma ni hadis ni lebih kuat. Dia pakai hadis ni. Dia kata hadis ni lebih kuat. Hadis belaka. Faham? Bawah pada pusat mazhab Hanafi. Kalau pegang burung tu ada mazhab tu. Mazhab burung tu. Apakah sedang menggunakan kencing sambil berdiri dan apakah sandaran hadis dalam menceritakan persoalan hukum tersebut? Jawabnya dia tak ada masalah. Kencing berdiri makruh bukannya haram. Makruh bukannya haram. Dalam satu hadis Aisyah berkata Rasulullah maknanya melarang kencing berdiri. Maka siapa yang mengatakan Rasulullah kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Maknanya Nabi tak kencing berdiri. 2 kali dalam sejarah, dalam kitab Nailul Awtar dan kitab apa benda ni, Fatwa Ibn Taymiyah meriwayatkan 2 hadis Nabi kencing berdiri. Tapi Nabi larang. Wala tabu qaiman, jangan kamu kencing berdiri. Tapi Nabi kencing berdiri. Jadi Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan hadis Nabi kencing berdiri ini menunjukkan ada uzur. Hadis yang pertama Nabi kencing berdiri kerana Nabi kencing di tempat pembuangan sampah. Kalau duduk bahan dikotor jubah dia. Jadi terpaksa berdiri. Macam kita masuk dalam tandah, orang tandah tahi penuh atas tandah. Macam orang Melayu ni berat. Masuk dalam tandah-tandah awang, dia dah berak lah makuk. Dia sembuh atas dinding yang habis. Dan kita nak duduk gitu. Diri pun geli dah. Nak duduk. Jadi uzur Nabi pergi tempat buang sampah. Yang kedua, Nabi kencing berdiri, Nabi sakit di bawah pelipat tang belakang peha. Jadi duduk sakit pelipat, jadi berdiri, ada uzur. Jadi hukumnya makruh, kencing berdiri, tak berdosa. Afdal kencing, sunat kencing dalam keadaan duduk. Itulah cara yang terlebih baik. Saya tengah lapar, lepas tu masuk waktu azan. Ketika itu makanan telah terhidang. Soalan saya, mana lebih afdal, pergi solat kat surau ke makan dulu? Jawabnya makan dulu. Yang pertama dia kena makan dulu ni afdal. Makanan telah ada dan kita memang nak makan. Tapi kalau makan telah ada, hati tak boleh makan lagi, afdal semayang dulu. Nampak? Jadi jangan tiap-tiap malam ada je nampak muisa marisa kan. Ada bini kita tulang orang bau pun nak mau nasi. Orang bau pun nasi. Jadi kita beramal dengan hadis. Itu jadi belah lalu lah pula. Saya biasa dengar sabda Nabi, barang siapa yang berpegang pada 2 perkara itu Quran dan sunnah, dia adalah dari kalanganku dan tidak akan sesat. Tapi menunjukkan kitab Sahih Muslim, muka surat 1, 2, 3 terbitan Darul Ma'arif lah kita. Dan kita hadis Ahmad bin Hanbal. Jadi 3 yang berkata, sungguhnya aku tinggalkan padamu suatu yang jika kamu berpegang teguh padanya, kamu tidak akan sesat. Itu Quran dan Itrah Alul Baitku. Soalnya, apakah yang membezakan pegang dengan Quran dan sunnah dengan pegang pada Al-Quran dan Itrah Alul Bait? Sekiranya ia berbeza, pegangan manakah yang lebih afdal untuk kita ikuti? Yang ketiga, apakah perbezaan ini boleh menjejaskan pegangan akidah? Jawabnya,
Dia kata ada satu sama-sama kita dengar Nabi kata, aku tinggalmu dua perkara, kitab dan sunnah Nabi. Nah, lepas tu dia kata ada hadis Muslim pula dan kita Imam Hanbali, ada riwayat hadis ni sahih juga. Aku tinggalmu dua perkara mudah akan sesat, iaitu Al-Quran dan Ahlul Baitku. Itrah Ahlul Bait. Dia kata dah mana betul? Jawabnya dua-dua betul. Kita tak faham. Ulama-ulama mentafsirkan itrah Ahlul Bait ni maksudnya mengikutlah Al-Quran dan keluargaku yang membawa sunnah aku. Keluarga aku hendak ikut sunnah aku, jangan ikut. Tu kacau wala tu. Anak beranak aku tapi tak bawa jalan aku. Jadi dia Nabi kan nak memulia, nak suruh kita muliakan nak isteri keluarga Nabi. Jadi jalan sunnah tu letak atas nama keluarga. Maksudnya ulama kata keluargaku yang membawa sunnahku. Sebab tu kerana nak himpun dengan hadis yang lain, iaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah Quran dan sunnah nabinya. Hadis ni pula kitab Allah Quran tu dah dan ahli keluargaku. Jadi ditafsirkan mana ahli keluargaku iaitu anak beranak aku yang bawa sunnah aku. Dah lari tak? Hak tulis tak? Ini sama saja. Kita tak faham. Cuma orang Syiah ambil hak ni nak khabar, ni anak beranak. Maka Abu Bakar tak betul, Umar tak betul. Pasal apa? Patut Ali jadi khalifah yang pertama. Dia gigot tu dah pula. Jadi hadis ini cukup terkenal di kalangan orang Syiah. Hadis sahih. Tapi bukan makna ikut keluarga saja. Keluargaku yang bawa sunnah. Kerana yang banyak ikut sunnah sekali keluarga aku lah. Seorang ustaz yang melihat kelahiran yang tak sempurna, dia kata bahawa bayi itu membuat banyak dosa sebelum lahir ke dunia. Betul ke? Seorang ustaz, dia tengok seorang bayi lahir OKU, maknanya cacat lah, orang kurang upaya. Jadi ustaz ni kata bayi ni ada buat dosa ni dulu ni. Betul atau tidak? Jawabnya betul. Ustaz ini tidak betul. Otak dia tak betul. Kalau tuan guru pun tuan guru otak tak betul. Ataupun mu yang tukar dengar tak betul, salah dengar. Kalau betul dia kata gitu, memang otak ustaz tu tak betul. Nabi kata kullu mauludin, semua baby yuladu, dilahirkan ala fitrah, atas bersih. Dosa apa? Fitrah, bersih. Jadi kataan Nabi canggah dengan kataan ustaz. Ustaz kata buat dosa dah ni. Nabi kata bersih. Hak ni nak pakai hak ustaz. Balik awal kita. Soalan terakhir. Ada seorang ayah, keluarga saya berkata, jika anaknya kahwin dengan orang biasa, keluarga saya, ada seorang ayah keluarga Tok Said berkata ke anak kahwin dengan orang biasa seolah-olah dia keluar Islam. Tiba-tiba anaknya perempuan kahwin dengan orang biasa. Bagaimanakah hukumnya ucapan si ayah itu tadi? Dia nak marah, tak sukanya anak dia kahwin dengan bukan Tok Said. Dia kata ke anak dia hak lelaki, kalau siapa-siapa anakku hak lelaki kahwin dengan bukan Syarifah, bukan Tok Said, seolah-olah aku ni keluar agama Islam. Ayah tu siapa gitu semua. Tiba-tiba anak puan dia kahwin, Syarifah kahwin dengan bukan Tok Said. Tapi ustaz, tak apalah, ayah dia kerana pula jadi kafir ke tak? Jawabnya, ucapan sebegitu boleh dipertikaikan akidahnya. Sebab seolah-olah jadi kafir ni, ada ulama kata tak jadi kafir. Kalau kata gitu, tapi dah haram dan dosa besar. Ada ulama pula kata jangan kita buat sakut tang ataupun sumpah dengan kafir. Sebab kafir ni kalau kita buat pada masa akan datang, seolah-olah kita redha dengan kafir. Jadi macam mana nak marah pun jangan kata aku jadi kafir kalau buat gini-gini. Jangan. Sebab kalau kita kata itu mana kita suka juga dengan kafir. Sedangkan kita ni hidup mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa jadi pun mati Islam. Jadi ucapan ayah ni paling kurang pun haram dan berdosa besar. Jangan kata gitu. Mu nak jaga keturunan, tak mahu menantu hak Dr. Said, tak ada masalah tu, Tapi jangan sampai keluar Islam seperti itu.